Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan mengenali nombor perdana. Sebelum ni tahun 4, 5 dan 6 kamu tak pernah dengar pun kan? Mungkin ada yang pernah dengar. Tapi saya percaya kebanyakan ataupun majoriti daripada kamu tak pernah dengar pun apa itu nombor perdana. Baik, perhatikan ilustrasi yang ditunjukkan di skrin. Okey, dialog murid perempuan ni mengatakan nombor pada dahan yang mempunyai 2 biji buah ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Maksud dirinya sendiri itu kalau nombor 2 bahagi dengan 2, kalau nombor 3 bahagi dengan 3, kalau nombor 4 bahagi dengan 4. Okey, kita tengok mana satu dahan yang mempunyai 2 buah. Okey, ni dahan ya. Ada tak yang tak tahu apa itu dahan? Jangan tak tahu pula dahan tu apa. Kamu dah belajar sains. Apa itu akar, bahagian-bahagian pokok, dahan, ranting, daun, batang dan sebagainya. Jadi kita perhatikan dahan yang mempunyai 2 biji buah. Okey, kita mula daripada bahagian atas ni, dahan 31 mempunyai 2 biji buah. Jadi 31 itu ialah nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Baik, nombor perdana ialah nombor yang lebih daripada 1 tetapi hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Contohnya 31 ni tidak ada nombor lain yang boleh dibahagi dengan 31 dengan tepat, melainkan ada baki. Kita tak nak ada baki, okey? Kita nak tepat. Okey? Jadi nombor perdana ialah nombor yang mesti lebih daripada 1 dan hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, saya ambil contoh nombor 25. Okey, nombor 25 ni. Nombor 25, kalau kamu perhatikan nombor 25, dalam sifir 5, sifir 5 kita ada nombor 25 iaitu 25 bahagi 5 sama dengan 5. Okey? Jadi nombor 25 ini bukan nombor perdana sebab nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey? Tapi nombor 25 ni boleh dibahagi dengan 5 iaitu selain daripada 1 dan dirinya sendiri. Okey? Jadi nombor 25 bukan nombor perdana. Okey, 31 tadi merupakan nombor perdana kerana nombor 31 hanya boleh dibahagikan kepada dirinya sendiri sahaja selain dengan 1. Selain daripada 1. Jadi nombor 31 ni adalah nombor perdana. Baik, tips untuk kamu, senang je untuk mengenal nombor perdana ni. Baik, kita mulakan, kita senaraikan. Okey, kamu perhatikan 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, maksudnya bahagi dengan dirinya sendiri. Kemudian 2 bahagi 1 sama dengan 2. Jadi 2 adalah lebih daripada 1. Itu syarat nombor perdana yang pertama. Dan 2 hanya boleh dibahagi dengan 2. Iaitu diri dia sendiri. Jadi 2 ialah nombor perdana. Okey. Maknanya nombor perdana akan bermula dengan nombor 2. Kenapa 1 tidak dikira sebagai nombor perdana? Sebab nombor perdana masih lebih daripada 1. Okey, dia tak boleh sama. Jadi nombor perdana akan bermula daripada nombor 2. Seterusnya kita tengok dahan yang
di atas kali ni yang mempunyai ada dua biji buah ni, iaitu dahan 31 dan juga dahan 17. Okey. 17 dan 31 ni melebihi 1, lebih daripada 1. Itu syarat yang pertama. Dan kedua-dua nombor ini juga hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Okey? Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Jadi 17 dan 31 juga adalah nombor perdana. Okey, kita tengok dahan seterusnya, iaitu dahan bawah sekali ni, dahan yang menempatkan angka ataupun nombor 4. Okey, 4 boleh dibahagi dengan 1, 2 dan 4. Di sini pentingnya kemahiran sifir. Kalau kamu betul-betul mahir sifir, ni dah tahun 6, sepatutnya dah menguasai, dah dapat level menguasai, kamu tak ada masalah. Senang je ni nombor perdana untuk kita detect, untuk kita kesan mana satu nombor perdana, mana satu yang bukan. Okey. Jadi 4 boleh dibahagi dengan 1, 2 dan 4. Okey, perbahagi itu melebihi 2 nombor, jadi 4 bukan nombor perdana. Okey. Jadi 4 boleh dibahagi dengan nombor selain daripada diri dia sendiri dan nombor 1. Okey, 4 bahagi 2, 2. Tak ada baki. Tak ada baki. Jadi dia boleh bahagi dengan 4. Jadi 4 itu bukan nombor perdana. Baik, seterusnya ada satu persoalan. Cuba kamu fikir-fikirkan, kenapakah nombor 1 dan nombor 25 bukan nombor perdana? Kenapa nombor 1 dan nombor 25 bukan nombor perdana? Okey, saya bekalkan kamu dengan tips yang kita bincangkan awal tadi, iaitu nombor perdana ialah nombor yang mesti lebih daripada 1 dan hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri saja. Jadi kenapa nombor 1 dan nombor 25 bukan nombor perdana? Okay, kita bincangkan dulu nombor 1. Nombor 1 bukan nombor perdana kerana nombor perdana mesti lebih daripada 1. Lebih daripada 1. Dia tak boleh sama. Jadi nombor 1 bukan nombor perdana. Kemudian nombor 25. Kenapa dia bukan nombor perdana? Sebab nombor perdana selain daripada dia lebih daripada 1. 25 dah lebih daripada 1. Okey, dah lepas syarat pertama. Yang kedua, nombor perdana mesti boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Sedangkan nombor 25 boleh dibahagi dengan 5. Sebab dalam sifir 5 ada nombor 25. 5 darab 25 darab 5, 25. Ataupun 25 bahagi 5 sama dengan 5. Jadi 25 bukan nombor perdana. Okey, seterusnya kita perhatikan jigsaw ni tunjukkan di sini. Dan dia nak kita sebutkan nombor perdana dan tulis semula dalam tertib menaik. Okey, jadi tertib menaik. Jadi ada dua arahan di sini. Yang pertama, kita kena kenal dulu mana satu nombor perdana, mana satu bukan. Kemudian kita kena susun semula nombor perdana sahaja dalam tertib menaik. Maknanya daripada yang kecil sampailah yang paling besar. Itu tertib menaik. Daripada kecil kepada besar. Baik, kita pergi satu-satu. Nombor 5. Kita mulakan nombor 5. Okey, ingat nombor perdana ialah nombor yang mesti lebih daripada 1. Adakah 5 lebih daripada 1? Ya, 5 lebih daripada 1. Kemudian, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri saja. Cuba fikirkan, ingat balik, ada tak
angka 5 ni dalam mana-mana sifir selain daripada sifir 1. Okey, sifir 2 contohnya 212, 224, 236 dah lebih. Tak ada. Seterusnya sampai sifir 3, sifir 4. Ada atau tak ada? Tak ada, tak ada. Jadi itu bermakna sifir angka 5, nombor 5 ni hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Jadi nombor 5 ni adalah nombor perdana. Nombor 5 ni adalah nombor perdana. Okey, kita tulis dulu sini. Okey, kita bulatkan nombor 5 adalah nombor perdana. Kemudian kita tengok seterusnya. Okey, sebelum tu saya nak bagi satu lagi tips untuk kamu memudahkan kita memilih mana satu nombor perdana, mana satu bukan. Nombor perdana ni terdiri daripada semua nombor ganjil. Nombor ganjil. Bukan nombor genap. Nombor genap ni 2, 4, 6. Nombor gandaan 2 itu ataupun nombor sifir 2 tu adalah nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan sampai seterusnya. Itu nombor genap. Okay. Kemudian nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 selain pada nombor genap lah nombor ganjil ni. Nombor genap ni nombor yang boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki dengan tepat. Itu nombor genap. Okay. Jadi nombor perdana ni kesemuanya adalah nombor ganjil kecuali 2. Kamu kena ingat tu. Nombor perdana terdiri daripada semua nombor ganjil kecuali 2. Jadi di sini kita dah boleh buang dah. Mana yang nombor ganjil, nombor genap ni dah tentu bukan nombor perdana. Okey, 36 ni nombor ganjil ke genap? Kita tengok angka belakang dia. Kalau belakang angka dia ni dekat SAR ni genap, genap lah nombor tu. Okey. Jadi 6 ni nombor genap. 2, 4, 6. Dah ada dalam sifir 2. Jadi 36 ni nombor genap. Kalau nombor genap dia bukan nombor perdana. Okey, saya tukar warna dulu. Tak nampak. Mana tadi ni? Okey, nombor 36 ni bukan nombor perdana. Kita pangkah. Kemudian nombor 23. Nombor 23 ni nombor ganjil. Okey, kita tengok. Nombor ganjil ada kemungkinannya dia nombor perdana. Tapi tak apa, kita tinggalkan dulu. Kita cari nombor genap je dulu. 23 nombor ganjil, 9 nombor ganjil, 83 ganjil, 2 nombor genap. Tetapi nombor 2 ni satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Ingat. Nombor perdana terdiri pada semua nombor ganjil kecuali 2. 2 je. Yang berada yang nombor genap yang merupakan nombor perdana. Kemudian kita tengok 94. 94 nombor genap. Jadi kita boleh keluarkan awal-awal lagi sebab dia bukan nombor perdana. Kalau dia nombor genap, semestinya dia bukan nombor perdana. Okey, 73 ganjil, 41 ganjil, 11 ganjil, 64 ni ganjil ke genap? Tengok ingat tengok nombor belakang dia yang berada di tempat SAR. Kalau nombor di tempat SAR-nya ganjil, ganjil lah nombor tu. Kalau nombor yang berada di tempat SAR genap, genap lah. Nombor 4 ni ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Genap. 2, 4. 4 berada dalam sifir 2. Jadi genap bukan nombor perdana. Kita boleh buang dulu. Begitu juga dengan 58 ini pun bukan nombor perdana. Okey, seeloknya kamu sediakan kertas dan buku latihan sama-sama mencatat supaya kamu lebih faham. Okey, sekarang kita dah ada satu nombor perdana tadi iaitu nombor 5. Kita pergi kepada nombor 23. Okey, ingat nombor perdana adalah nombor yang lebih daripada 1. Okey, dia dah lebih daripada 1. Kemudian hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Seperti mana saya sebut tadi lah. Di sini pentingnya sifir. Penguasaan sifir. Kalau kamu mahir sifir, kamu boleh dapat cepat. Lebih cepat pada orang yang tidak mahir sifir. Okey. 23. Adakah 23 ni dalam mana-mana sifir? Kalau orang yang betul-betul menguasai sifir, dia dapat dengan cepat. Dia dapat dengan cepat. 23 ni tidak ada dalam mana-mana sifir. Jadi
23 merupakan nombor perdana. Kemudian 9. Sifir 9. Sifir apakah yang dalam sifirnya ada nombor 9? Ada ke tak ada? Ada. Iaitu 3 darab 3. 3 darab 3. 3 darab 3, 9. Jadi 9 bahagi 3, 3. Jadi 9 bukan nombor perdana. Okey, bukan. 83. 83. Nombor perdana atau bukan? 83. 83 ni nombor perdana atau bukan? 83 ni adalah nombor perdana sebab tidak ada yang boleh dibagi dengan 83 selain pada dengan 1 dan juga diri dia sendiri. 83 bahagi 83 sama dengan 1, 83 bahagi 1 sama dengan 83. Selain daripada tu tak ada. Okey, nombor 2 kita tahu memang nombor perdana. Nombor 1 bukan, sebab nombor 1 sama dengan 1, nombor perdana mesti lebih daripada 1 syarat dia. Okey, 73. Ada ke 73 dalam mana-mana sifir? Tidak ada. Tidak ada. Jadi 73 adalah nombor perdana. 41. 41 pun merupakan nombor perdana. 11. Ni dah biru pula. Okey. 11 pun nombor perdana. 17. Adakah 17 dalam mana-mana sifir? Sifir 2, sifir 3? Tidak ada. Tidak ada. Jadi 17 pun nombor perdana. Jadi sekarang kita telah memilih dan mengasingkan nombor perdana dan bukan nombor perdana. Okey, yang bulat ni semua nombor perdana. 5, 23, 83, 2, 73, 41, 11 dan 17. Sekarang kita nak tulis semula mengikut tertib menaik. Pilih dulu mana satu angka yang paling kecil. Sebutkan. Ya, 2. Lepas 2. Kita dah ambil, kita tanda lah nanti kan. Okey, 2 dah ambil. 5, yes. 5. Kemudian. Berapa? Tengok yang dalam bulatan saja. 23, 83, 73, 41, 11, 17. Bukan 17, bukan. Ya, 11. Sebelum 17 kita ada 11. Lepas 11 barulah tu 17. Okey, 17 dah ambil. Kemudian berapa? Ada 2 lagi nombor yang belum kita gunakan. Nombor perdana yang belum kita senaraikan. Mana satu? 41. Dan akhir sekali 73. Okey. Jadi ini adalah nombor perdana yang kita pilih daripada senarai yang diberikan ni. Kita dah asingkan mana satu nombor perdana, nombor yang mana satu bukan. Kemudian kita pun dah tulis semula dalam tertib menaik. Baik. Ini saya petik daripada modul yang kamu dapat. Dia kata nombor A. A apa jawapan dia? Adalah satu nombor yang B apa dia? B ni untuk ruang kosong ni lah. Daripada satu yang hanya boleh. Ini mestilah nombor perdana. Nombor perdana. Jadi A ni nombor perdana lah ni. Okey. Jadi kita belajar kan. Okey. A ni jawapan dia mestilah apa? Nombor apa? Nombor perdana lah. Tadi kita belajar nombor perdana kan. Nombor perdana adalah satu nombor yang yang apa? Yang lebih ke kurang? Yang lebih daripada 1. Dan hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey, itu awak kena ingat. Kalau awak ingat ni, awak boleh cari nombor perdana. Dia bagi senarai sampai 100 ke? InsyaAllah awak boleh cari. Kalau awak ingat apa itu nombor perdana.
Baik, seterusnya kita tengok latihan ni. Saya akan tunjukkan mungkin satu atau dua. Okey. Salin dan lengkapkan matematik berikut dalam buku latihan kamu dengan menggunakan nombor perdana. Maknanya ruang kosong ataupun petak kosong ni kamu kena isikan dengan nombor perdana. Contohnya 8 ni. Berapa tambah berapa dapat 8? 8 sama dengan berapa tambah berapa? Berapa tambah berapa dapat 8? Dengan berapa tu mesti kedua-dua nombor perdana. Kalau awak kata sini 4 tambah 4. Salah. Memang 4 tambah 4, 8. Tapi dia nak menggunakan nombor perdana. Awak tengok arahannya. Kita jawab soalan mesti ikut arahan. Menggunakan nombor perdana. Okay? Dia syarat dia mesti menggunakan nombor perdana. Ni yang saya gariskan ni. Okay? Menggunakan nombor perdana. Jadi kalau 4 dalam 4 tu, 4 tambah 4 tu, 4 bukan nombor perdana. Jadi, apa nombor perdana? Yang boleh menghasilkan 8. Hasil tambah dia 8. Okay. 2 nombor perdana. 2 tambah 6. 6 bukan nombor perdana. Tak boleh. 3. Okay. 3 nombor perdana. 3 tambah apa? 3 tambah 5. Jadi awak tu namanya cuba jaya. Kita cuba satu-satu. Ikut sistem dia, kita cuba dari nombor 2. Tak boleh nombor 2, pergi nombor 3. Sampai jumpa. Jangan nak cepat je. Okey, yang B. 100. Berapa tambah berapa 100? Dua-duanya mesti nombor perdana. Jadi saya syorkan untuk jawab soalan ni, awak senaraikan dulu nombor perdana. Buat macam tadi. Okey, jom kita undur balik. Okey, ni. Buat macam ni, tapi senarainya daripada 1 hingga 100. Kamu pilih dulu. Yang ni kita dah buat tadi daripada 2. Okey, tapi kamu buat senarai yang penuh lah. Nombor 1 hingga 100 kamu pilih nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 2 nombor perdana. Nombor 3 nombor perdana. Nombor 5. Jadi kamu tahu. Bila sampai di sini nanti, kamu tahu nombor apa yang boleh kita jumlahkan. Jumlah dia dapat 100. Tips yang saya bagi tips. Belakang dia ni, salah satunya masih 9. Atau sini 1. Dia masih ganjil. Ataupun 3 dan 7 nombor belakang dia. Nombor besar dia. Ataupun 5 dan 5. Ataupun 7 dan 3. Sama lah tu. 7, 3 dengan 3, 7. Okey. Jadi kamu kecilkan kemungkinan dia. Cari sampai dapat. Okey. Dengan syarat dua-dua ni adalah nombor perdana. Sebab syarat dia adalah menggunakan nombor perdana. Jadi dua-dua itu adalah nombor perdana. Biar lambat asal selamat. Baik, seterusnya kita akan cuba lihat untuk konten yang seterusnya. Okey, menyebut nombor hingga 7 digit. Okey, kamu dah tahu 6, jadi kita dah masuk 7 digit.
atau 5, 6 digit. Okey, jadi ini ada satu tips untuk kamu. Untuk memudahkan kita menyebut nombor sehingga 7 digit. Kamu sebut nombor kumpulan juta terlebih dahulu, diikuti kumpulan ribu, dan akhir sekali 3 digit terakhir. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksud dia. Okey, kita tengok. Data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah ialah 2700811 orang. Okey. Jadi kita ambil yang tu dulu jumlah dia. Dan saya dah transferkan dalam jadual ni. 2708211. 2708211. Kalau kamu perhatikan, nombor nilai tempat ni diwarnakan dengan warna hijau, warna ungu dan warna coklat cair. Okey. Jadi setiap warna ni mewakili satu kumpulan yang berlainan. Contohnya warna ungu ni adalah kumpulan ribu. Kumpulan ribu. Sebab 8 ni adalah ribu, 0 ni puluh ribu, 7 ni ratus ribu. Semuanya ribu. Jadi kita namakan dia sebagai kumpulan ribu. Dan 2 ni adalah kumpulan juta. Okey. Jadi kalau kita imbas balik tadi, pesanan dia, tips dia, kalau kita nak menyebut nombor hingga 7 digit, hendaklah kita menyebut nombor yang berada di dalam kumpulan juta dulu. Okey. Dalam juta apa dia? Nombor apa ni? 2. Okey. Jadi bila kita menulis, kamu tengok ni dialog murid ni, kita tulis 2 juta. Kemudian diikuti dengan kumpulan ribu. Kumpulan ribu yang warna purple ni, warna ungu ni, 708. 33 ni adalah dalam kumpulan ribu. 708 disebut sebagai 708. Nampak ni? Okey. Nampak ni? 708. Barulah ada perkataan ribu. Sebab dia di dalam kumpulan ribu. 708 ribu. Dan akhir sekali adalah 3 digit terakhir ni. 211 disebut sebagai 211. Jangan pula kau tulis 211. Kita sebut nombor 211, kita sebut 211. Sebenarnya untuk menyebut nombor panjang macam mana pun, kamu cuma kena mahir sampai nombor ratus je. Sebab dia ikut kumpulan. Yang pertama juta, 2. Dia duduk juta, 2 juta. Okey, yang ni 7, 8. Kita ambil 3 tu. Sebab dia dalam kumpulan yang sama, kumpulan ribu. Jangan kita ambil 700 ribu, 8 ribu. Berapa kali ribu nak sebut kan? Jadi sekali je, perkataan ribu tu sekali je. Sebab kita kumpulkan dia. 7 sifar 8 tu 708. 708. Kemudian diikuti dengan tempat dia. Kumpulan dia ribu. Ribu lah. 708 ribu. Okay. Kemudian 211 yang terakhir sekali. Jadi itu adalah langkah untuk kita menyebut ataupun menulis. Sebut dan juga menulis nombor dalam perkataan. Sebab kalau kamu nak menyebut, nak menulis, kamu kena pandai menyebut dulu. Baik, cuba kamu perhatikan mereka terdiri daripada berapa orang murid lelaki ni? 1, 3. Okay, cuba kita sama-sama tulis nombor dalam perkataan. 1, 3, 9, 1, 7, 8, 5. Okey, kamu perhatikan nombor yang saya tulis ni. Dan dari sini pun, nombor asal dia pun ada gaps, ada jarak. Setiap 3 angka ni ada jarak, 785 lepas tu jarak 391, lepas tu jarak ada 1. Jarak ataupun ruang ini adalah untuk kita mengasingkan antara kumpulan dia. Ni kumpulan ribu ni, 391 ni kumpulan ribu. Yang ni selain daripada kumpulan ribu, yang 1 ni pula kumpulan juta. Jadi bila dia buat macam ni, mudah bagi sesiapa saja untuk menyebut nombor tu. Tak perlu kita nak kira ni sa, ni puluh, lambat.
Jadi bila ada jarak macam ni, tujuan dia, itulah tujuan ada jarak sikit ni antara kumpulan ni, supaya mudah kita untuk menyebut nombor. Baik, sekarang cuba kita sebutkan nombor ni. Cuba kamu sebut dulu, kemudian kita semak nanti. Ingat saya ulang balik tips dia. Sebut nombor yang berada dalam kumpulan juta dulu, kemudian kumpulan ribu. Ni 3 ni kumpulan ribu, dan seterusnya kumpulan yang ketiga, yang terakhir, 3 digit yang terakhir. Mula-mula kumpulan juta, kemudian kumpulan ribu, dan last sekali 3 digit terakhir. Dapat? Okey, kita semak. Pertama, kumpulan juta. Nombor apa yang berada di kumpulan juta? Nombor 1. 1, tulis yang 1. S-A-T-U. 1 apa? Dia duduk kumpulan juta. 1 juta. Okey, dah selesai juta punya. Sekarang kita pergi pada kumpulan ribu. Apakah nombor yang kamu tengok di dalam kumpulan ribu ni? Ni, 391. Apa sebutan 391? 300 9 10 1. 1 apa? Kumpulan apa dia? Jangan tertinggal pula. Jangan awak tertinggal lah, tercicir pula perkataan ribu. Okey. Lepas tu baru diikuti dengan yang akhir ni, 785. Pun sama, 3 angka tu saya cakap tadi. Awak kena mahir 3 angka cukup lah. Jadi kalau awak betul-betul tahu cara atau teknik atau kaedah dia, insya-Allah bagi nombor berapa digit pun kamu boleh sebut dengan tepat. Jadi last sekali 3 angka terakhir 785 disebut sebagai 785. Okey, jadi nombor murid lelaki jumlah dia adalah 1,391,785. Senang tak? Okey, lepas ni kamu boleh cuba buat latihan yang dah diberi. Semoga kamu faham dan dapat menyebut dan menulis nombor dengan cepat dan tepat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.